Pertama, mesyuarat Majlis Tertinggi telah memberi tumpuan yang agak lama dalam membincangkan prestasi PRU 13 seperti mana yang mungkin dijangkakan, kerana inilah mesyuarat yang pertama selepas PRU 13. Kesimpulan yang kita telah buat antaranya ialah bahawa parti UMNO telah muncul sebagai parti yang terkuat dalam pidana PRU 13. Prestasi parti UMNO bertambah jika dibandingkan dengan PRU sebelum ini, iaitu bilangan kursi meningkat daripada 79 kepada 88. Iaitu jika kita bandingkan dengan pembangkang, mereka mempunyai keseluruhannya 89 buah parti. Berarti bahawa UMNO sebagai sebuah parti tunggal boleh menyamai parti-parti pembangkang yang terdiri daripada 3 buah parti. Kita juga ambil kira bahawa kejayaan kita untuk menang di 2 buah negeri yang dulu kita kalah, iaitu negeri Perak dan negeri Kedah. Dan undi yang diperolehi oleh UMNO juga bertambah lebih kurang 30% peningkatan, walaupun sukar bagi kita untuk menentukan secara tepat sebab kebanyakan kawasan itu bercampuran, tetapi ikut pada kajian kita lebih kurang 30% peningkatan undi yang diberikan kepada UMNO berbanding dengan PRU yang ke-12. Oleh itu, kita juga telah menentukan bahawa UMNO perlu terus berjuang dan melakukan usaha-usaha pemantapan kekuatan UMNO, dan sehubungan dengan ini Majlis Tertinggi telah menerima cadangan daripada Jawatankuasa Pengurusan UMNO yang difungsikan oleh Timbalan Presiden, di mana kita perlu mengkaji semula pentadbiran ibu pejabat, dan seterusnya mewujudkan beberapa bidang pengkhususan sepenuh masa yang melibatkan bidang-bidang seperti penyelidikan dan latihan, media sosial, penerangan dan sebagainya. Ya, kita akan susun semula sesuai dengan keperluan kita untuk mewujudkan tenaga profesional, tenaga sepenuh masa dan tenaga yang dedicated untuk tugas-tugas yang perlu diberi tumpuan supaya mesej UMNO dan segala keputusan dan pengarahan Majlis Tinggi itu dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan lebih berkesan lagi. Tentang pemilihan parti, kita akan berdepan dengan keperluan untuk mengadakan pemilihan parti, dan kita telah tetapkan bahawa pemilihan parti akan dilaksanakan pada tahun ini, di mana pemilihan parti akan menggunakan ataupun pakai perlembagaan parti yang baru. Perlembagaan parti yang baru ini lebih mencabar dan lebih kompleks, kerana ia adalah sejajar dengan pembaharuan dan reform yang kita telah mulakan 3 tahun yang dahulu, tapi belum lagi kita kuasakan pemilihan menggunakan perlembagaan yang baru. Umpamanya dari segi pemilihan Majlis Tinggi, bilangan yang memilih akan mencecah 140 lebih, hampir 150,000 orang yang akan terlibat dalam menentukan pucuk pimpinan parti, daripada Presiden sampailah kepada Majlis Tertinggi. Ini tidak termasuk sayap wanita, pemuda dan puteri. Kalau masuk sayap pemuda, puteri dan wanita, bilangannya 100,000 per sayap. 100,000
Satu sayap. Untuk setiap sayap. Jadi ini berarti bahawa hampir tak samalah tanggungjawab SPR, tapi jauh lebih besar daripada apa yang kita telah lalui sebelum ini. Oleh itu kita telah putuskan, pertama, sebuah tim akan turun padang ke tiap-tiap negeri yang diketuai oleh Tan Sri Tajul Rosli dan Setiausaha Agung dan Setiausaha Kerja dan beberapa anggota lagi yang akan menjelaskan apakah kaedah yang baru yang berdasarkan pada perlembagaan parti yang baru. Dan oleh itu mesyuarat cawangan akan hanya bermula selepas proses penerangan ni diselesaikan. Tarikh paling awal yang dapat kita adakan mesyuarat cawangan ialah 15 Julai. Jadi kita tetapkan 15 Julai hingga 31 Ogos tahun ini mesyuarat cawangan. Diikuti dengan mesyuarat perwakilan bahagian dan perhimpunan agung. Kedua-dua tarikh ini kita akan umumkan selepas ini. Selepas kita dapatkan feedback daripada tim pasukan yang akan turun padang, dan kita akan tengok dari segi terutama ini kefahaman dan logistik, keperluan logistik untuk mengendalikan pemilihan yang melibatkan jumlah yang begitu besar yang belum pernah kita lakukan sebelum ini. Mesyuarat juga ambil maklum bahawa ada kes-kes sabotaj, sebanyak 99 kes aduan sabotaj yang telah diterima oleh Sekretariat Lembaga Disiplin yang berlaku sepanjang PRU 13, dan kes-kes ini akan ditentukan keputusannya oleh Jawatankuasa Khas Lembaga Disiplin. Kita juga ambil maklum bahawa seramai 192 ahli UMNO telah bertanding sebagai calon bebas dan menyertai parti pembangkang sepanjang PRU 13, dan mereka ini dipecat berdasarkan pada keputusan dan dasar parti.